Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi lagi reka bentuk teknologi tingkatan 3, iaitu bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. Jadi kalau kita tengok reka bentuk dalam perniagaan ni, dia adalah sebagai instrumen pemasaran. Salah satunya dalam perniagaan, ilmu perniagaan adalah pemasaran. Jadi kata kuncinya kita akan jumpa ialah pengeluar. Siapa dia pengeluar produk tersebut? Keperluan pengguna. Adakah dia keperluan asas ataupun keperluan kehendak? Okey, yang seterusnya pemasaran, pengguna, produk dan juga pengiklanan. Seterusnya kita pergi pada 3.11 iaitu menyatakan maksud pemasaran. Apakah maksud pemasaran? Pemasaran ialah produk yang dikeluarkan itu akan sampai kepada pengguna. Jadi sebelum sampai kepada pengguna, dia mestilah melalui beberapa proses. Yang pertama ialah keperluan dan kehendak pengguna. Adakah produk tersebut merupakan keperluan ataupun kehendak pengguna? Kemudian seterusnya dia pergi pada permintaan pengguna atau permintaan pelanggan, dan itulah produk. Yang ketiga produk. Seterusnya nilai dia, berapa harga dia, nilai dia. Yang kelima pertukaran, dia tukar dengan nilai dan barang tersebut, duit dengan barang tersebut, maka berlakulah urus niaga. Selepas urus niaga, itulah dikatakan sebagai pasaran, iaitu produk tersebut sampai daripada pengeluar kepada pengguna. Jadi apakah maksud pemasaran? Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang ataupun perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah satu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Dengan kata lain, pemasaran adalah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang suatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sebagai contohnya, pengeluar kereta Malaysia, Proton Holdings Berhad, menyampaikan maklumat tentang kereta terbaru kepada pengguna menerusi aktiviti pemasaran. Baik. Jadi siapakah Philip Kotler ini? Philip Kotler ialah merupakan seorang pakar pemasaran yang terkemuka di dunia. Beliau mempunyai pengaruh yang besar dalam ilmu pemasaran. Beliau juga telah menulis lebih 60 naskah buku berkenaan pemasaran, seperti Principle of Marketing, Marketing Introducing, dan banyak lagi. Buku-buku beliau merupakan menjadi rujukan kepada pelajar dan juga organisasi dalam berkaitan dengan pemasaran, marketing. Baik, di sini saya beri satu contoh, iaitu carta alih pemasaran bagi produk keluaran kereta Proton. Jadi yang pertama pengeluar. Pengeluar ialah syarikat Proton itu sendiri. Dia menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Baik, yang seterusnya penggudangan. Dia simpan, kegiatan menyimpan produk dan kereta dalam gudang. Di sini juga aktiviti akhir seperti melabel dan membungkus dilakukan. Jadi kalau gudang tu penuh, biasanya dia letak di tempat terbuka je lah, tempat parking terbuka di kawasan kilang tersebut. Yang seterusnya, ketiga pengangkutan. Bila dah ada pembeli, kereta itu akan diangkut menggunakan lori, mengagihkan produk dari satu tempat ke tempat yang memerlukan, bandar-bandar besar seperti Dungun, Kuala Terengganu dan sebagainya. Yang keempat, promosi. Aktiviti pengiklanan, promosi, jualan langsung dan juga publicity bertujuan untuk memperkenalkan produk. Yang kelima, perniagaan. Berlaku aktiviti jual beli produk ataupun perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau dulu Ion, dia bukan sahaja menjual kereta, dia juga menyediakan Ion Service. Sekarang Proton Eda juga menjual kereta dan juga melakukan servis. Servis itu adalah perkhidmatan. Seterusnya, pengguna akhir, pengguna yang membeli produk bagi kegunaan peribadi, keluarga dan isi rumah. Itu sebagai pengguna terakhir lah. Ataupun organisasi, syarikat kereta sewa ataupun syarikat teksi, dia adalah pengguna organisasi. Pengguna yang membeli produk untuk digunakan dalam kegiatan perniagaan seperti teksi sewa beli. Jadi itulah tamat daripada pengeluar kepada pengguna.
Baik, seterusnya kita pergi pada 3.1.2 iaitu menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Jadi produk yang ingin dipasarkan daripada satu barangan atau perkhidmatan. Setiap produk dihasilkan punya ciri-ciri tertentu. Ciri tersebut merujuk pada kualiti yang ada pada produk seperti reka bentuk, warna dan juga saiz produk. Reka bentuk produk yang dipersembahkan dengan baik memainkan peranan penting dalam pemasaran bagi menarik perhatian pengguna. Peranan reka bentuk dalam pemasaran terbagi tiga, iaitu yang pertama, dia mestilah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Dan yang ketiga mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Baik, yang pertama kita pergi pada memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi keperluan ni adalah benda yang asas. Kehendak benda yang lebih daripada asas tu. Contohnya keperluan kita makanan, tempat tinggal dan pakaian. Itu adalah keperluan. Selebihnya adalah kehendak pengguna. Jangan macam mesin PKP sekarang lebih kepada keperluan lah. Ramai yang tak cukup makan, tempat tinggal tak boleh bayar sewa rumah, sewa kedai dan sebagainya. Itu adalah tempat tinggal, dan pakaian tak boleh beli baju baru. Kalau beli pun tak boleh raya. Baik. Kita bagi yang pertama, yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, termasuk yang pertama adalah fungsi produk. Yang kedua, reka bentuk produk. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan produk. Yang keempat, nilai produk. Dan yang terakhir ialah trend. Trend semasa ataupun trend yang terkini lah. Baik, yang kedua merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Ini adalah pengenalan diri produk. Yang ketiga, mengukuhkan penjenamaan suatu produk, merupakan rangkaian perkongsian teknologi dan produk. Yang kedua, rakan strategi perniagaan. Baik. Apakah dimaksud dengan fungsi produk? Yang bagian pertama, pengguna akan membeli dan menggunakan suatu produk untuk memudahkan suatu urusan harian mereka. Pengguna akan membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk membeli satu produk berdasarkan fungsi produk tersebut. Contoh fungsi produk ni, kita biasa sekarang PKP, kita beli barang online, kita Shopee lah, contoh yang saya boleh bagi. Kita tengok dulu apakah produk yang kita ingin beli, scroll, kemudian kita tengok fungsi dia. Apakah ciri-ciri spek yang dia ada yang memenuhi kehendak kita. Yang memenuhi kehendak kita, kemudian kita tengok pula dia punya star dia. Trust seller dia trust or not. Komen ada tak pengguna, bagi berapa bintang. Dekat ruang komen, macam mana reaksi pengguna terhadap produk tersebut. Itu antara ciri-ciri ataupun kaedah pertimbangan yang kita ambil sebelum kita membeli sesuatu produk. Jadi jadual 3.1 tu menunjukkan beberapa reka bentuk fail yang dihasilkan melalui ciri fungsi produk. Jadi sekarang kita boleh scroll je. Kita tengok yang mana, kita boleh banding harga, tengok seller, trust seller or not. Dan banyak lagi ciri-ciri lain yang kita boleh pertimbangkan untuk kita buat penilaian sebelum kita membeli sesuatu produk. Baik, seterusnya reka bentuk produk. Yang kedua, lazimnya reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna akan mudah dipasarkan. Namun, produk yang dengan reka bentuk yang mempunyai nilai tambah seperti menarik, unik, selesa, boleh mempengaruhi lagi pasaran produk tersebut. Seterusnya yang ketiga, kekuatan dan kelemahan produk. Suatu produk yang direka seharusnya mempunyai fungsi yang tersendiri, di mana prinsip reka bentuk ialah perkara yang menjadi panduan kepada pengeluar untuk mencipta produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Pengguna harus mengetahui produk yang diperlukan sama ada yang mementingkan kekuatan reka bentuk produk berbanding dengan fungsi, atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk itu. Ada yang tengok rupa je, ada tengok fungsi je. Yang mana lebih rasional lah. Jadi Rajah 3.6 menunjukkan beberapa reka bentuk kipas, lampu dan juga balang. Kipas dan balang menunjukkan beberapa reka bentuk produk yang dihasilkan melalui ciri kekuatan dan kelemahan produk. Yang keempat ialah nilai produk. Nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Nilai terhadap satu produk dan perkhidmatan akan diperoleh bila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Jadi Rajah 3.7 tu menunjukkan beberapa reka bentuk produk yang dihasilkan melalui nilai ciri produk.
Ada reka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet, reka bentuk radio yang tidak boleh menyokong aplikasi internet, reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan pada pengguna yang membeli kelas perniagaan, business class, first class dan sebagainya. Reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan pada pengguna kelas ekonomi. Okey. Baik, yang terakhir iaitu yang kelima, trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Trend berlaku dalam tempoh tertentu dan berakhir bila berlakunya perubahan trend yang lain. Rajah 3.8 menunjukkan beberapa reka bentuk produk yang dihasilkan melalui ciri trend. Okey. Telefon bimbit. Zaman saya kecil-kecil dulu zaman saya belajar dulu, telefon bimbit boleh isi air dalam tu. Besarnya. Kemudian Nokia, kemudian beralih lagi. Okey, daripada berfungsi untuk menerima panggilan masuk keluar sahaja, kemudian berfungsi untuk tambah dengan perkhidmatan SMS. Kemudian sekarang telefon bimbit punya kemudahan internet dan berbagai aplikasi menjadi trend masa kini. Kemudian fashion pakaian wanita pada 1950-an. Pakaian wanita yang telah diubah mengikut sesuai perkembangan tapi masih mencirikan budaya Asia Tenggara. Tapi trend terkini, pakaian wanita moden yang menjadi trend tetapi masih dicirikan dengan budaya Asia Tenggara. Baik, itu saja untuk hari ini. Jadi kita baru pergi yang pertama, yang kedua, yang ketiga kita akan bincang lagi selepas ini. Jadi saya ulang balik. Peranan reka bentuk dalam pemasaran bagi pada 3. Yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Hari ini kita pergi pada 5 ciri. Yang pertama, fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan kelemahan produk, nilai produk dan trending. Baik, itu saja. Don't give up on study. Teruskan ber-PDPR. Terus bersemangat sehingga kita jumpa lagi di sekolah nanti. Wallahualam, insya-Allah. Baik, sila like, share dan subscribe untuk mendapatkan video yang lebih menarik pada masa akan datang. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi lagi iaitu bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Syafi'i. Hari ini saya ingin berkongsi RBT, reka bentuk teknologi, tingkatan 1, bab pengurusan projek reka bentuk.